uh, setinggi-tingginya pangkat kat dalam quantum metal ni. Okey, baik. Sebelum pada tu, saya nampak malam ni tak ramai sangat, ada dalam 29 orang. Boleh tak saya tahu kat dalam grup malam ni yang kita tengah ke udara ini, berapa orang yang orang baru? Maksud saya baru jadi introducer ataupun baru register sebagai customer. Okey, kalau dia baru register sebagai customer, letak 1. Kalau dia register, dia dah jadi introducer, letak 2. Yang lain tu maksud saya dah lebih lah ya. Saya nak tahu 1 dan 2 saja. Sama ada dia baru register sebagai customer ataupun dia sudah beli 1 JAE sebagai introducer. Boleh tak? Customer 1, introducer 2. Boleh tak saya nak tengok? Okey. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan. So at least saya tahu apa yang saya nak sampaikan malam ni. Okey, saya nampak tuan-tuan dan puan-puan malam ni ada yang nombor 1, ada yang nombor 2. Yang nombor 1 tu bermaksud baru register dan yang nombor 2 tu bermaksud sudah menjadi introducer. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya akan tak perasan nanti kalau saya perasan saya akan menjawab soalan-soalan kat dalam chat box. Tapi andai kata saya tak perasan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah unmute dan terus bertanya dengan saya ya. Saya malam ni yang bertugas adalah Siti Rohani. Okey, tuan-tuan. Baik. Yang pertama sekali, untuk menjadi potential reseller. Okey, mula-mula tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan okey membuka akaun, register akaun daripada link yang diberikan oleh rakan-rakan tuan-tuan ataupun orang yang introducekan kepada tuan-tuan ni. So link tersebut tuan-tuan boleh register dengan percuma. Okey, jangan silap faham Register adalah percuma. Tidak perlu pun membayar walaupun RM1, walaupun 10 sen, tak perlu. Register adalah percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merekomen ataupun boleh berkongsi kepada seramai mungkin kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan, kenalan ya, saudara mara untuk register secara percuma dengan QM ni. Okey, kadang-kadang kita nak minta dia orang register, dia orang takut takut, oh ni kena bayar ke apa benda ni kan, takut scammer lah bagai-bagai semua. Okey, register percuma. Sebab tuan-tuan dan perempuan, selagi orang tu dia tak register kat dalam kita punya QM, selagi itulah dia tak faham QM ni apa. Dia cakap macam-macam, kan? Jadi macam itulah. Orang ni kalau dia duduk dekat luar daripada rumah kita, okey, katalah kita ni dalam QM. QM ni rumah kita, okey. Dia duduk kat luar pada rumah kita. Dia tak masuk lagi pun kat dalam rumah kita. Kita duk bersembang, orang Kedah kata duk bersembang pompang, pompang, pompang. Kalau orang Kedah suara dia kuat, duk sembang pompang, pompang, pompang. Orang yang kat luar tu dia cakap kita gaduh. Macam itulah berlaku pada QM sekarang. Dia tak masuk kat dalam rumah lagi, dia tak register lagi dengan QM, dia cakap QM ni apa scammer lah, QM ni tak syar'i lah, QM ni macam-macam kan. Tak betul lah, tak macam ni lah, semua tak betul, dia je yang betul. So selagi dia tak masuk kat dalam rumah kita, selagi tu dia tak faham apa yang berlaku kat dalam rumah kita. So tuan-tuan dan perempuan minta dia register secara percuma, tapi cakap elok-elok lah. Secara hikmah dia macam ni, minta register percuma. Okay? Bila dia register tuan-tuan dan perempuan, dia akan menjadi introducer. Macam tuan-tuan dan perempuan sekarang lah, yang tadi yang satu tu. Baru register kan? Baru register jadi introducer. Kita panggil, baru register jadi customer. Okay? Baru register jadi customer. Okay? Untuk jadi introducer, maka dia kena membeli 1 unit GAE kali 10. Ataupun 3 unit JE kali 5. Okey, saya harap tuan-tuan dan perempuan kat dalam ni dah faham apa JE kali 10 dan apa JE kali 5. Okey? Sebab kan kelas sebelum ni kita belajar tentang produk kan. So tuan-tuan mesti dah faham apa itu JE kali 10 dan JE kali 5. Okey? Dan untuk nak bagi dia pengalaman sebelum dia membeli JE kali 10 ataupun JE kali 5, maka kita bagi dia beli dulu GSA.
Buka akaun beli JSA RM10. Ini tak wajib saya cerita ini tak wajib. Tapi kenapa kalau saya akan suruh customer saya buka akaun beli JSA dulu RM10. Sebab apa? Sebab saya nak tunjukkan kepada customer tersebut bahawa di dalam QM kita boleh membeli emas walaupun serendah RM10. Carilah kat mana-mana pun tak boleh orang buka akaun emas RM10. Tapi dalam QM boleh buka akaun emas sebanyak RM10. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang kerja bank kat dalam ni ataupun tuan-tuan sendiri pernah kerja bank, cuba tuan-tuan tanya nak buka akaun beli emas dekat bank berapa permulaan dia. Okey? Okey, baik. So dalam QM serendah RM10. So kita buka akaun GSA, suruh dia beli RM10. Dia cakap, oh betul ke ni? Boleh beli RM10? Dengan RM10 saya dah dapat emas. Yes, boleh. Kita nak bagi dia wow dulu dengan QM. Bila tak kenal, tak cinta. Bila dia dah kenal, dia dah wow, baru dia macam excited. Ya ke? Nak lagi lah beli. Macam tu So sekarang kita wowkan dulu kawan kita tu yang baru register tu beli JSA. Kemudian cakap dengan dia kalau dia nak jadi introducer untuk dapat commission, maka dia boleh beli 1 unit JE kali 10 atau 3 unit JE kali 5. Secara tak langsung, maka dia akan menjadi introducer. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, untuk jadi introducer ni, okey, tuan-tuan kena maklumkan kepada tuan-tuan punya leaders, tuan-tuan punya leader yang di atas. Maksudnya leader yang dealer. Okay? Leader yang dealer supaya dia promotekan tuan-tuan menjadi introducer. Selagi leader yang dealer ni tak promote tuan-tuan menjadi introducer, sebab sekejap lagi saya akan tunjuk sistem sedikit maka selagi itulah tuan-tuan dan perempuan tidak mendapat commission sebagai introducer. Okey, kejap lagi saya tunjuk, ingatkan saya Okey, apakah kelebihan introducer? Okey, kelebihan introducer, commission akan diberikan kepada introducer iaitu sebanyak 0.5% bagi setiap GSA yang dia beli. Okey, GSA yang dia beli ataupun orang di bawah dia beli. Okey. Dan juga JAE kali 5 dia mendapat 1.5%, GAE kali 10 dia akan mendapat 2% dan komisen tersebut dimasukkan ke dalam float account. Okey, tuan-tuan dia biasa kan? Dah biasa ke belum dengan website Quantometer? Rasanya dia biasa kan? Okey, kalau tak biasa kejap lagi saya akan tunjukkan okey. Yang pertama tadi saya janji saya nak tunjukkan kat mana kita nak klik untuk jadi kita nak klik untuk promotekan orang tersebut menjadi introducer. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk. Yang kedua, saya akan tunjukkan float account kat mana komisen tuan-tuan akan masuk. Okey. Setakat sekarang baru slide yang pertama. Ada soalan tak nak bertanya? Boleh bertanya boleh unmute dan bertanya saya. Ada soalan nak bertanya? Tak ada Sekejap Sekejap saya tengok chat. Okay. Kalau tak ada, saya tengok. Ada chat. Okey. Belum ada lagi setakat sekarang. Baik, bagus. Okey, kalau ada Kang, bagi tahu Saya takut saya terangkan ni sebab saya dah biasa sangat. Saya takut ada benda yang saya tertinggal. Okey, tak apa. Saya pergi pada next. Okey. Baik. Kemudian, untuk next. Okey. Bila apabila kita menjadi introducer itu kita belum lagi kata dia sebagai consultant. Okey, dealer tu introducer tu belum consultant. Consultant tu ialah okey, apabila dia menjadi dealer ataupun dia menjadi dealer developer ataupun dia menjadi merchant ataupun merchant developer, senior merchant. Kita panggil dia consultant. Okey, kalau introducer
Tadi belum consultant lagi. Okay. So, untuk consultant ni, apa kelebihan dia? Okay. Consultant ni, iaitu dealer dan ke atas. Consultant itu ialah dealer dan ke atas. Okay. Dia dapat commission daripada sales group mengikut status dia. Okay. Status dia apa? Status dia sama ada dia dealer ke, dia dealer developer ke, sebab dealer developer, merchant masing-masing ada dia punya commission yang tersendiri. Tak sama satu level dengan satu level. Okay. Jadi dia akan memaksimumkan pendapatan dari hasil jualan dia punya grup dia. Okay. Introducer dan ke atas akan mempunyai float account. Okay. Last time, okay, introducer ni tidak ada float account. Dulu kita tak panggil float account. Dulu kita panggil payout, account payout. Sekarang ni, bila dia jadi introducer saja, okay, kalau dia jadi customer, dia baru register, dia tak beli apa-apa, dia tak ada float account. Tapi kalau dia jadi introducer sahaja dan ke atas, dia mempunyai float account. Kejap lagi saya akan tunjuk apa itu float account. Dan juga, okey, bila dia ada float account ni, dia ada dua pilihan. Sama ada dia boleh tick dekat float account atau dia tak nak tick dekat float account. Nanti pun saya akan tunjukkan kat mana nak tick, kat mana tak tick. Kenapa perlu tick, kenapa tak nak tick. Okey, kita boleh tengok kejap lagi dekat float account. Saya buka sistem kejap lagi selepas saya cerita tentang affiliate ni. Okey, baik. Kemudian, okay, apakah dia punya program dia? Okey, program dia ialah apabila anda menjadi introducer, apabila anda membeli 1 GAE kali 10, maka anda akan mendapat 2%. Okey. Bagaimana nak jadi introducer? Nak jadi introducer, kena beli 1 JE kali 10 ataupun 3 JE kali 5 dah layak jadi introducer. Bila dah layak jadi introducer, dia dapat claim setiap pembelian JE kali 10, 2%, JE kali 5, 1.5%, GSA 0.5%. Okay? Dan next rank dia ialah dealer. Okay. Dealer, okay. Macam mana dia nak jadi dealer? Nak jadi dealer, dia perlulah mempunyai rekrutmen. Okey, di bawah dia tu sekurang-kurangnya 5 orang dan dia mempunyai 30 unit JE kali 10. Okey. Dan dia punya bawah dia tu direct line dia ada 5 orang minimum dan setiap daripada 5 orang tu di-accumulatekan jumlah mesti 30. Okey. Kejap lagi saya akan buat ilustrasi. Okey, yang ni kita dengar dulu. Sekejap lagi saya akan buat ilustrasi. Saya akan conteng-conteng dekat tab saya untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan lebih faham. Okey. Apabila anda menjadi dealer, anda dapat overriding ataupun anda dapat commission di atas produk JE kali 10 itu sebanyak 7%. Okey. Beza introducer dapat 2%, dealer dapat 7%. Berapa value? 7% dengan 2%. Okey. Kalau 7% tu lebih kurang RM80 lebih. Kalau 2% tu lebih kurang RM20 lebih. RM23, RM22. Okey. Itu adalah beza antara dealer dan introducer. Banyak tak? 80 dengan 20. Banyak lebih kurang RM60. Jadi tuan-tuan dan perempuan bolehlah kalau saya sangat-sangat mengharapkan tuan-tuan dan perempuan cepatlah jadi dealer. Okey. Baik. Seterusnya, menjadi dealer developer. Okey, dealer developer itu akan mendapat 7% juga daripada dia punya production dan JE kali 5 dia akan dapat 5%, GSA dia mendapat 2%. Tetapi untuk dealer developer dan juga dealer, dia ada overriding lagi. Kejap lagi saya tunjuk. Untuk layak sebagai dealer developer, anda perlu ada 5 dealer. Di bawah anda kena ada 5 dealer dan anda terus layak menjadi dealer developer. Kejap lagi ada overriding tu kejap lagi saya tunjuk. Baik. Untuk menjadi merchant, maka merchant lagi tinggi dia punya overriding, iaitu dia punya commission, iaitu JE kali 10 dia dapat 14%.
Okey, 14% equal to 160, 150, 157, 160 ikut currency dan GE kali 5 10% dan GSA 3.5% merchant. Semua orang tolong tanam cita-cita untuk menjadi merchant. Okey. Boleh tak jadi merchant? Boleh. Sekejap lagi saya tunjuk mana. Untuk layak menjadi merchant, anda perlulah ada 5 orang dealer developer di bawah anda dan 25 orang dealer di bawah anda. Direct line. Bukannya di bawah tu tak nak. Bermaksudnya anda di bawah anda ada 30 orang direct line which is Mudah tentang penjelasan tak sampai ya. Ha? Kata tak boleh anu. Tak boleh masuk. Ha? boleh tak tolong unmute kan? Okey. Okay, baik. Introducer 2%, dealer 7%. Untuk layak sebagai introducer, untuk layak sebagai dealer, anda perlu ada personal sale direct 30 unit dari unit JE kali 10 dan minimum 5 orang direct. Okay. Dealer developer, okay, mendapat overriding 3.5%. Okay. Dan merchant 14%. Okay. Untuk layak menjadi merchant, anda perlu 5 orang dealer developer dan 5 orang dealer. Okey, baik. Ini adalah perincian. Okey. Kalau anda introducer, macam tadi dah ulang-ulang balik ini untuk kes JE kali 10 Kita cerita tentang JE kali 10 dulu. Kalau anda introducer, anda layak berapa? 2 kan? Okey, 2%. Kalau new sales pun anda layak 2%. Maksudnya anda adalah you. Di bawah anda ialah Ali. Ali jadi introducer, okey. Setiap sales yang baru Ali rekrut, dia dapat 2%. Okey. Itu juga dengan dealer. Okey. Dealer 7%. Okey, introducer tadi tu kalau dia dah jadi introducer, dia dapat 2%. Jadi anda dapat overriding daripada introducer tadi cuma 5%. Sebab apa? Sebab introducer itu dah dapat 2% di atas dia punya pangkat dia. Okay. Dan kalau anda rekrut orang baru, new sales, of course anda mendapat 7%. Okay. Faham ke tak faham? Faham ke tak? Tak apa, tak faham kejap lagi saya tunjuk dalam bentuk ilustrasi. Dealer developer, dia dapat, okay, kalaulah di bawah dia tu dealer, dia dapat 2.5%. 2.5 atau 3.5%. Bergantung Kalau di bawah dealer tu ada lagi satu dealer, dia dapat 2.5%. Kalau di bawah dealer tu dah tak ada dealer, dia akan dapat 3.5%. Okay. Introducer tetap dapat 7 dan new sales tetap dapat 7%. Okay. Dan merchant 14% ataupun dealer developer 3.5%, dealer 7%, introducer 12% dan new sales 14%. Okay. Sekarang, ada yang tak faham? Okay. Saya cerita dulu. Apabila anda menjadi dealer, 30 unit di bawah anda dan mesti ada 5 orang. Okey. Satu klien tu ada 6 unit. Ini kalau anda ada 5 orang. Okey. 5 orang, satu klien, 6 unit. Boleh tak 5 orang ni, satu klien tu saja letak 30 unit? Boleh, tak ada masalah. Okey. Asalkan 5 orang punya production tu dicampur menjadi 30 unit. Daripada unit JE kali 10. Okey. Ataupun cara yang kedua, anda ada 10 orang. Okay, anda ada 10 orang. 10 orang di bawah anda yang mana seorang tu ada 3 unit. 3 unit, 3 kali 10, 30 lah kan. Boleh tak kalau 5 orang saja yang aktif, yang lagi 5 orang tak aktif? Boleh. Daripada 10 orang ni campur, mesti 30 unit. Anda dah jadi dealer. Okey. Ataupun anda ada, ini time harga emas mahal. Harga emas mahal. Macam mana saya nak jadi dealer ni? Ini cara dia. Cara yang ketiga. Iaitu pada masa harga emas mahal, kita rekrut setiap orang, kita suruh dia jadi introducer. Jangan macam ni. Rasional dia macam ni. Kita rekrut orang.
Bukan kita nak perkena dia ataupun nak enaya dia, tak. Syarat untuk jadi introducer satu unit. Bukan kita nak enaya dia, tak. Sebab apa? Sebab emas ni tidak pernah jatuh harga in a long run. Maksudnya dalam jangka masa yang panjang, dia mesti appreciate. Dia tidak pernah susut nilai. Okey, kalau kita beli kereta, memang ada susut nilai. Kalau kita beli handphone, memang ada susut nilai. Tapi kita beli emas, dia tidak ada susut nilai. Dia akan terus naik, tapi ambil masa yang agak lama sikit lah. Okay? Jadi kalau dia beli pada harga tinggi lah, maksud saya kalau dia beli pada harga rendah, 1 hari 2 hari dia boleh dapat jual dah. Sebab harga rendah sekejap saja naik, dia dah untung, dia dah boleh jual. Okay? Kalau dia beli harga tinggi. Ini saya cerita pada harga emas tinggi. Kalau orang nak masuk, pejam mata saja suruh dia masuk sebagai introducer. Barulah dia faham bila dia jadi introducer. Okay? Jadi cari 30 orang. 30 orang, satu orang, satu unit. 30 orang, 30 unit. Boleh tak jadi dealer? Boleh kan? Macam itulah sebenarnya emas ni senang sangat nak jadi dealer. Sebab tu saya tuan-tuan dan perempuan, tolong untuk peringkat permulaan ni targetkan untuk menjadi dealer dalam masa yang terdekat. Sebab komisen dia tinggi. Okay? Dan lagi satu, okay, kita akan membantu ramai orang untuk menyelesaikan solusi pemulihan ekonomi. Sebab emas ni dia tidak ada inflasi. Okay? Kita bagi buka mata, kita bagi awareness kepada kawan-kawan kita untuk join, beli emas, jadi introducer at least satu unit. Okay? Itulah yang kita katakan, kita nak berniaga juga, tapi niat kita adalah untuk membantu. Okay? Baik. Jadi apabila kita dapat 30 orang, kita pun dah jadi dealer. Okey, tak ada masalah. Dan lagi satu, quantum metal ni, dia tidak ada had waktu. Maksudnya tidak ada, oh, you kena kumpul 30 unit dalam masa sebulan, baru you jadi dealer. No. Quantum metal bukan macam tu. Quantum metal, as long as you punya unit tu cukup 30 unit, tak kisahlah sehari, tak kisahlah seminggu, tak kisahlah sebulan, as long as you touch 30 unit, you dah layak menjadi dealer. Dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pihak QM lah ya, kita kena ikut. Tapi maknanya you dah layak lah jadi dealer. Okay? Sangat mudah. Tidak ada had masa, tidak ada limit masa. Dan lagi satu yang bestnya, tidak ada downgrade, tidak ada demote. Contoh, kita buat 30 unit bulan ni, bulan depan kita memang tidur dengan nyenyaknya. Kita tak buat langsung. Adakah bulan depan kita akan di-downgrade ataupun kita akan di-demote kita punya pangkat sebagai dealer? No, setakat sekarang ni belum ada lagi orang yang tidur nyenyak selepas dia pulun-pulun buat dealer, dia tak buat lepas tu di-downgrade kan, dia tak ada. Okay? Tetap level dia sama saja. Dia pegang pangkat dealer tu. Tak ada pun nak diturunkan pangkat. Okay? Setakat sekarang. Ada soalan tak? Boleh ulang tak komisen DD? Boleh. Kejap lagi saya akan buat dalam bentuk ilustrasi. Kita akan faham lebih faham ya. Sekejap lagi saya ulang balik komisen DD. Okey, ada soalan tak lagi setakat sekarang? Tak ada Okey, kalau tak ada. Okey, kalau tak ada, saya stop dulu. Okey. Dan saya okey. Okey, saya sambung sikit lagi. Okey, dealer 7%. Okey, dealer 7%, introducer 5%, new sales 7%. Okey, dan juga apabila menjadi dealer, maka dia akan, apabila dia telah jadi dealer, dia dah dapat 5 orang, dia akan jadi dealer developer. Dealer developer tu macam mana nak jadi? Di bawah dia mesti ada 5 orang dealer. Okey, dealer developer dia ada di bawah dia 5 orang dealer. 1 dealer, 2 dealer, 3 dealer, 4 dealer dan 5 dealer. Okey. Dealer bertemu dealer. Okey, kalau di bawah ni ada dealer, dealer bertemu dealer ataupun sekarang ni dia belum pangkat dealer lagi Dia ni dengan dia ni dealer, dia ni dealer. So dia dapat overriding 1%. Okey. So kalaulah kata
dalam saya tak tahu lah kalau ada di dalam orang lain punya jadual pemberian komisen ni, selalunya kalau sama level tak ada komisen. Okey, tapi kita dalam QM sama level pun ada komisen lagi. Dealer bertemu dealer 1%. Okey, kalau dia ni pun jadi dealer, dia ni pun jadi dealer, dia ni masih jadi dealer lagi sebab baru 3 orang jadi dealer. So dia dapat overriding 1%, dekat sini dia dapat 1%, dekat sini dia dapat 1%. Faham Okey, dia pun jadi dealer dan last kali yang kelima jadi dealer, barulah dia ni jadi dealer developer. Okey. Dan apabila dia jadi dealer developer, dia dapat overriding 3.5%. Tapi yang 2.5% ni kalau di bawah dia ada dealer lagi. Bawah dealer ni ada dealer ni dengan dealer ni overriding 1%. Jadi dealer developer dapat 2.5%. Tapi kalau di bawah dia tak ada dealer developer ni dapat 3.5%. Okey. Strategi seterusnya, takkanlah kita nak duduk diam bila kita dah jadi dealer. Mestilah kita rekrut lagi. Okey. Bila kita rekrut lagi, apa yang seterusnya? Seterusnya kita pun mempersiapkan diri kita untuk menjadi merchant. Sebab apa? Sebab di bawah merchant kena ada 5 orang dealer developer. 5 orang dealer developer dan juga 25 orang dealer. 25 orang dealer ni bukan di bawah dealer developer ni bukan. Dia ni adalah direct. Dealer developer ni direct line dengan orang ni yang warna hijau ni. Okey. So bila ada 25 orang dealer dan 5 orang dealer developer, barulah dia ni layak menjadi merchant. Merchant dengan dapat pangkat 14%. Dapat komisen 14%. Okey. Faham tak? Okay. Sekejap ya. First percent tu first level ke? First percent tu adalah untuk dealer and dealer. Dealer overriding atas dealer 1%. Okey, faham tak? Okey, kejap ya. Saya buat kat saya punya tab. Okey, sekejap saya stop kat sini ya. Untuk memahamkan lagi. Okey. Ini dia. Okey, saya nak tunjukkan di sini. Okey. Saya nak tunjukkan di sini bagaimana dia punya ilustrasi, iaitu mula-mula sekali apabila kita register, register, kita akan menjadi apa? Menjadi customer. Okey. Apabila kita beli 1 GAE kali 10 atau 3 GAE kali 5, kita akan jadi introducer. Okey. Dan apabila kita ada di bawah direct line kita 30 unit, kita akan menjadi dealer. Dan apabila di bawah kita ada 5 orang dealer, kita akan jadi dealer developer. Dan apabila kita ada 5 dealer developer dan campur dengan 25 orang dealer, kita akan menjadi merchant. Okey, faham ya? Okey. Saya akan buat dalam bentuk carta. Sekarang you dekat sini. Okey, you kat sini. Okey, kejap Harun, kejap You dekat sini. Okey, you jadi customer, okey. Lepas tu you beli 1 GAE kali 10 ataupun 3 GAE kali 5. You jadi apa? Introducer. Okey. Kemudian di bawah you buka 5 kaki. At least 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. At least sekurang-kurangnya 5 orang. Okey. Yang 5 orang ni, okey, yang 5 orang ni mestilah
dia punya unit nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni, kita campur-campurkan dia, unit dia ialah 30 unit. Barulah boleh melayakkan you menjadi dealer. Okay? Boleh tak you beli unit tu dekat you? Oh, saya ni ada banyak duit. Saya nak beli dekat saya 5. Okay, you beli 5 unit. Okay. Yang ni beli 10, ini beli 20, ini beli 2, jadi 22, 22, 23, 24, 25, 26. 10, 20, 22, 24, 26. Okey. Sekejap yang ni kita tukarkan jadi 1. 1. 10, 20, 22, 24, 25. Campur dengan you 5 unit. Cukup tak 30? Boleh tak unmute pun tak apa, bercakap bersembang dengan saya. Okey, kadang-kadang saya tak tengok chat. Boleh unmute, tanya dengan saya bila saya boleh bersembang dengan saya, okey? Okey, boleh unmute boleh unmute cakap dengan saya sebab saya lebih suka macam tu, ada dua hala komunikasi, okey? Sebab saya tidak ada pantang larang pun untuk interrupt saya bersembang sebab untuk memahamkan tuan-tuan dan perempuan. So, boleh tak tolong seorang jawab kepada saya, unmute, jawab. Kalau keadaan macam ni, cukup tak 30 unit dia untuk menjadi dealer? Boleh tak unmute? Cakap dengan saya. Oh, cukup. Cukup atau tak cukup? Tak cukup, tak cukup. 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 Okey. Yang tak cukup Tak cukup. tapi tuan-tuan jangan ambil hati tau bila saya cakap, bukan saya nak marah, bukan saya nak denda, tak. Ini untuk kita lebih faham. Yang kata cukup tu salah. Sebenarnya yang 5 unit ni, okey tuan-tuan dan perempuan, yang 5 unit ni tak boleh diambil kira. Sebab 30 unit tu mesti direct. So kalau macam ni, baru 10, 20, 22, 24, 25. So dia tak cukup lagi 5. Okey, dia tak cukup lagi 5. Okey. Walaupun saya ataupun you dah beli 5, dia tak boleh masuk dalam 30 unit ni. Faham tak? So bermaksud you kena ada lagi seorang ataupun ada lagi seorang nombor 6 beli lagi 5 unit. Ataupun yang ni dia tambah lagi 5 unit. Lebih mana-mana satulah. Faham tak? Sebab untuk menjadi dealer, lagi sekali saya ulang, mestilah daripada direct line. Ataupun daripada direct downline lah. Direct downline. Okay? Orang yang direct daripada kita. Boleh tak kalau yang nombor 1 ni di bawah dia ni, dia beli, katalah si Ali. Ali ni beli 5. Pun tak boleh. Okay? Kalaulah kata ini tak ada. Okay, ini tak ada. Ini pun tak ada. Ali beli 5. Boleh tak? Pun tak boleh. Sebab dia tidak direct line. Okay? Dia kena direct line. Okay, jelas atau tak jelas tuan-tuan? Okay? Jelas. Jelas Okey, baik. Jadi sekali lagi saya ulang, okey. Saya ulang sebab saya tahu tuan-tuan ni ramai orang baru Tak apa, kita belajar, okey. Yang ni, okey, yang ni okey. Yang ni untuk dapatkan ni maka dia kena tambah lagi 5 unit, iaitu mungkin yang nombor 1 dia tambah lagi 5 unit. Barulah dia cukup 30 unit. Baru dia boleh jadi dealer. Okey, faham Faham dulu setakat untuk jadi dealer. Okay, introducer very simple. Beli 1 JE kali 10 ataupun 3 JE kali 5, dia terus jadi introducer. Tapi nak kena klik. Kejap lagi saya tunjuk kat mana nak klik. Sekarang saya nak cerita pasal jadi dealer. Dealer mestilah bawah direct line kita 30 unit. Baik, tadi saya ada nampak satu soalan. Okey. Satu soalan dia cakap, boleh tak kalau dia dah jual, dia beli. Dia jual, dia beli. Boleh. Itu kelebihan dia tuan-tuan dalam quantum metal ni. Contoh
Dia ni beli tadi 15 saya padam saya tulis siap-siap 15. Nak bagi cukup 30 kan. Yang ni nombor 1 dia beli 15. Ya betul. Kena JE kali 10. JE kali 5 tak boleh, JSA tak boleh. Okey? Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, okey, dia pun cukuplah 30. Andai kata kes dia macam ni. Kes dia macam ni. Saya padam saya padam. Saya nak bagi kes macam ni pula. Kes dia macam ni. Kes dia, okey. Si nombor 1 ni beli 10. Si nombor 2 beli 2. Si nombor 3 beli 2. Yang ni beli pun 2. Yang ni kosong telur ayam. Okey. Berapa ni semua jumlah? 10, 12, 14, 16. Lepas tu, yang nombor 1 ni untung. Oh, malam ni dia naik. Sekarang harga tengah naik kan tuan-tuan? Manalah tahu kejap lagi kan dia naik sampai cecah 2,000 USD per ounce. Jual dapat untung kan? Lepas tu, aku dah dapat untung lah. Aku dah sekali tak nak pakai lah untung tu. Dia dapat sekarang ni daripada 10 unit, aku dapat 12 unit. Aku nak beli balik semua 12 unit. Okay, dia beli balik 12 unit. Okay. Yang ni pun untung jual, beli balik 2 unit. Yang ni pun untung jual, beli lagi 2 unit. Okay. Yang ni pun untung jual, beli lagi 2 unit. Sekarang tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan bagi tahu dengan saya berapakah jumlah unit terkumpul di bawah U? Boleh tak tuan-tuan bagi tahu saya berapa sebenarnya unit terkumpul di bawah U? 36. 36. Kita cek 10 campur 12, 22. 2 campur 2, 4. 2 campur 2, 4. 2 campur 2, 4. Okey. Okey, berapa tuan-tuan? Okey. Yang ni kosong juga. 22 campur dengan 4, 26. 26 campur dengan 4, 30. Dah jadi 34 tuan-tuan. Dia layak tak jadi dealer? Layak tak jadi dealer? Layak. Layak. Yes, dia layak jadi dealer. Sebab tadi ada seorang puan ada tanya saya kan, kalau dia jual dia beli. Tak kisah puan, dalam QM ni kalau kita dah jual, kita beli balik pun tak ada masalah. As long as dia ada history pembelian, dia ada history pembelian, maka kita akan kira juga di history pembelian tu. Senang ke susah? Senang kan? Tuan-tuan, Senang. dalam setahun ni, dia dah dapat, dia cakap 14 kali dia punya jual beli, 13 kali dah jual beli JE kali 10 tuan-tuan. Kalaulah macam tu tuan-tuan, bayangkan orang lain ni semua tak beli, yang lain semua tak beli, ni tak beli semua ni. Tak beli. Dia cuma yang ni, dia beli 2 unit, dia jual, beli 2 unit, dia jual, beli lagi kan. Beli lagi. Sampailah 13 kali. 13 kali dengan 2 berapa tuan-tuan? 26. 26 unit dah dia dapat. Lepas tu tambah lagi 2 unit, 2 unit dah jadi 4 unit, dah jadi 30 dah. Modal dia baru 2 unit dia tuan-tuan. Percaya tak percaya? Sebab apa? Sebab dalam quantum metal ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan, ini cerita sikit tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa saya punya ni melalut, tuan-tuan boleh cakap, tak payah cerita lah puan, stop. Okay. Tuan-tuan, GAE kali 10 bermaksud tuan beli 1 dapat 10, betul? Okay. Kalau tuan-tuan tengok dalam analisa, carta emas, carta emas yang naik turun tu, tuan-tuan, kalau harga emas daripada sini naik ke sini 4% kenaikan, tuan-tuan dah untung 1%, betul? Betul kan? Jadi, tuan-tuan kena ingat, JE kali 10, spread dia berapa? 3%. So, kalau dia naik 4%, 4% tolak 3%, tinggal berapa persen tuan-tuan? 1%. Tapi 1%, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan bukan dapat 1%. Tuan-tuan dapat berapa persen? Tuan-tuan kena kali dengan 10. Sebab JE kali 10. So, tuan-tuan sudah dapat 10%. Untung ke rugi?
Nampak tak? Nampak tak kat situ? Untung 1% pun dah jadi 10%. Sebab kita ada facilities JE kali 10. Sebab tu saya cakap untung tuan-tuan. Siapa yang tak masuk dalam rumah kita, dia cakap pompang-pompang, dia tak faham. Kesian kat dia orang. Sebab tu tuan-tuan kena gunakan tuan-tuan punya kebolehan, kemampuan untuk pujuk ramai orang join Quantum Metal. Bagi dia masuk kelas tiap minggu dalam Billionaire Warriors ni, kita ada seminggu 3 kali kelas. Bagi dia dengar macam ni. Untung sangat-sangat. Okey? Takat sekarang, faham ke tak faham? Faham. Faham Okey. Kadang-kadang mencabar cari prospek, jangan cari prospek macam tu tuan-tuan, minta dia register je dulu. Lepas tu cakap nanti kelas hari Jumaat masuk, nanti Siti akan ceritakan bagaimana mudahnya Quantum Metal. Orang dapat duit banyak mesti dia suka. Orang suka dapat duit. Okey, kita akan terangkan dekat dia macam mana senang nak dapat duit dalam Quantum Metal. Okey. Baik. Kita jangan paksa orang. Orang tak nak, is okay. Dia tak nak, dia rugi. Bukan kita rugi. So next. Kita tu sebab tadi saya cakap tuan-tuan dan perempuan, kita jangan fokuskan kepada duit. Kita jangan fokuskan kepada duit. Maksudnya, kita jangan fokus, aku nak buat Quantum Metal, aku nak kaya. Jangan. Tuan-tuan fokuskan, aku buat Quantum Metal sebab aku nak bantu orang lain. So, bila orang tak nak masuk dengan kita, kita tidak akan jadi down tuan-tuan. Bila kita jadi down sebab orang reject kita, kita akan rasa moody, kita tak seronok sebab orang tak nak join Quantum Metal, the whole day kita moody, semua kerja tak jadi. Okay, it's okay. Aku ni dah kaya. Contoh gitulah kan. Kau tak nak masuk, it's okay. Aku nak membantu je. Kau tak nak, it's okay. Aku pun tak nak bantu orang yang tak nak bantu. Okay. So, kita betulkan niat kita dulu untuk membantu. InsyaAllah tuan-tuan, kalau positive vibes tu datang daripada kita, kita boleh attract orang lain. So, sebanyak mungkin kita bantu orang. Jangan paksa orang. Orang tak suka dipaksa. Kita cuma cerita kebaikan saja. Kalau dia berminat dengan kita, kita pun positif. Positif tu boleh tarik orang untuk join dengan kita. Okay? Alright. So, baru cerita pasal dealer. Saya nak cerita sikit tentang commission structure. Okay? Dealer lagi. Masih dealer lagi Okay, tuan-tuan. Okay. Kalau tak faham apa boleh tanya saya. Okay, baik. 5 orang basic lebih bagus tak? Lagi ramai lagi bagus tuan. Lagi ramai lagi bagus. Bagi saya lagi ramai lagi bagus. Sebab kita dapat bantu orang ramai dan kita dapat overriding lagi banyak. Okay? Okay, baik. Macam ni. Okay, you sekarang apa? You sekarang adalah dealer. Okay, you sekarang adalah dealer. Dealer berapa persen? Dealer 7%. Okay. So, sekarang, okay. Di bawah you ada 5 orang. At least kita kena ada 5 orang. At least. Okay. 5 orang. Okay. 5 orang. Okay. Boleh tak yang tadi tu. Okay. Sorry saya patah balik. Sorry. Saya terlupa tadi nak cakap. Boleh tak bila yang 5 orang ni tadi ni. Okay. Yang dia beli tadi tu kan. Ingat tak? Sekejap saya padam balik. Terlupa soalan ni nak bertanya. Okay. Sekejap, saya patah balik yang ni Saya tanya balik soalan. Boleh tak 5 orang ni, yang ni beli 10, yang ni beli 10, yang ni beli 10, jadi 30, yang ni tak beli, yang ni tak beli. Boleh tak dia jadi dealer? Tak nampak ke? Dapat tak? Boleh. Tak ada kosong. Tak nampak ke saya tulis 10 tadi? Oh, lagging. Okay. Boleh tak kalau 10 orang, satu orang beli 10, satu orang beli 10, satu orang beli 10, 4 dengan 5 dia tak beli. Ataupun, okay. Boleh? Okay, jawapannya salah. Tak boleh. Syarat dia 5 orang tu mesti aktif. Okey, ataupun seorang ni saja beli 30. Yang ni tak beli, yang ni tak beli, yang ni tak beli, yang ni tak beli. Boleh tak? Tak boleh juga. Dia 5 orang tu syarat dia kena aktif, tuan-tuan. Kena aktif tu maksudnya macam mana? 30 tu mestilah GAE kali
10. Tak boleh JE kali 5. Tetapi untuk orang nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 ni, dia boleh aktifkan dengan hanya membeli 1 unit GAE kali 5 sahaja. Which is harga dia saya ingat dalam RM117 ke RM118. So yang ni RM117, yang ni RM117, yang ni RM117, yang ni RM117. Okey, done. Boleh jadi dealer. Okay, faham tak tuan-tuan? Walaupun seorang saja yang beli. Contoh contoh Pak Abu. Contoh ini nama dia Pak Abu. Letak je lah nama dia Pak Abu. Pak Abu seorang usahawan. Okay. Kemudian dia ada duit banyak. Dia cakap dengan saya, Siti, saya ni ada 50,000. Tapi saya nak jadi dealer, Siti. Boleh tak? Okey, Pak Abu tidak boleh jadi dealer jika Pak Abu membeli 50,000 ataupun 30 unit GAE kali 10 di bawah Pak Abu. Pak Abu mestilah membuka 5 kaki yang pertama dan salah satu kaki tu Pak Abu letaklah nama wife Pak Abu. Wife Pak Abu. Okey. Letaklah nama wife Pak Abu. Jadi yang 30 unit tu Pak Abu belilah di bawah nama wife Pak Abu. Habis tu lagi 3, 4, 5 ni nak letak siapa? Pak Abu letaklah anak Pak Abu nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Kalau tak ada 4 anak, letak je lah nama Siti kat sini. Contoh. Kan? Jadi maksudnya sekarang ni, Pak Abu tak boleh beli di bawah dia. Dia kena beli di bawah direct line dia untuk dia jadi dealer. Tetapi dia beli 30,000 di bawah wife dia, nombor anak 1, anak 2, anak 3 dan Siti. Dia cuma boleh beli, dia beli sajalah RM117, 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 RM117 sahaja. Tuan-tuan, faham ke tak faham? Faham? Faham so kalau tuan-tuan ada duit, okey. Tuan-tuan baru ni tadi saya nampak ada seorang tuan, nama apa ya? Tak perasan dah. Ada baru ni di Perwali kan dapat duit raya banyak. Bolehlah beli 30 unit, letak nama wife. Lepas tu yang lain tu letak nama anak, letak nama adik, nama abang, siapa-siapa pun boleh. Okey. So, tuan-tuan kena ingat dan bear in mind di bawah Tuan J. Santa Naraj. Okey? Okey. Puan ke tuan? Okey. Cerita dia macam ni tuan-tuan. GAE kali puan GAE kali 10 mesti 30 unit. Yang lain tu boleh beli GAE kali 5. Okey. Syarat 5 orang kena aktif. Tidak boleh tidak ada langsung sale. Tidak langsung ada dia punya produk. Faham Okey. Faham tuan-tuan? Faham Saya tak boleh. Encik Raj. Okey ya Encik Raj. Bagus ya Cik Raj. Lepas ni tarik Siti. Kita buat terus jadi dealer. Okey. Baik. Sekarang nak cerita. Dealer 7% dah jadi. Dealer 7%. Baik. Sekarang yang ni nombor 1, yang ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. Nombor 1 ni katalah nama dia Ali. Okey. Nama dia Ali. You ni katalah nama Pak Abu. Okey, nama Pak Abu. You adalah Pak Abu, Ali, nombor 1 Ali. Kita nak bagi tahu Ali ni tak pernah beli lagi. Contoh tak pernah beli lagi So sekarang ini untuk first time. Okey, first time Ali beli berapa persen Ali dapat? Sekejap, unmute-kan tu siapa yang sembang tu. Kejap lagi kita sembang. Sekarang ni kita dengar dulu, Siti nak cerita. So first time Ali beli JE kali 10. Berapa Ali? Tolong unmute. Unmute. Cuba jawab soalan ni. First time Ali beli JE kali 10. Berapa persen Ali dapat commission? First time Ali beli JE kali 10. Berapa persen Ali dapat commission? Ali baru register untuk jadi customer. 3%.
Ali, bukan Pak Abu, Ali. Abang Jam ni dah. 0.2%. Ali beli JE kali 10. Ali dapat berapa? Sekali lagi. 0.2%. 2%. 2%. 0.2%. 0.2% lagi. Okey, semua ni salah. Jawapan ni salah. Okey, jangan ikut Abang Jam. Tu. Salah. Ali baru first time register sebagai introducer. So, Ali mendapat 0%. Okey, faham? Oh, dia Betul. baru jadi Kosong lah. supervisor. Okey. Faham soalan. Ali baru first time beli JE. Faham tak Okey, okey, soalan? okey. Okey, ni kan ditulis first time. Okey, second Ya. time. Okey, jap. Sebelum tu. Sebelum tu. Okey, baik. Ali dapat 0%. Okey, sekarang ni Pak Abu. Pak Abu dapat berapa persen? Pak Abu. Pak Abu dapat berapa persen? 7%. 7%. Yes. 7%. Betul. 7%. Tadi Ali dapat 0%, Pak Abu dapat 7%. Pandai. Okey. Sekarang ni, okey, nak cerita. Okey. Di bawah Ali ada lagi seorang dia rekrut. Nama dia Abang Jam. Abang Jam ni sekarang ni untuk kali kedua. Okey, second time Ali beli satu lagi JE kali 10. Pak Abu dapat berapa persen, Ali dapat berapa persen, Pak Abu dapat berapa persen dan Abang Jam dapat berapa persen. Siapa boleh bagi tahu? Ali dapat berapa persen? Abang Jam tak ada persen. Abang Jam tak ada persen. Berapa persen? Pak Abu, Abu 7%. Pak Abu 7%, okey. Ali? 5%. Ali Ali 2%. 2%. 2%. Okey, sekejap ya. Tengok Siti right. Betul ke salah? Ali dapat 2% yes. Sebab apa? Sebab Ali sudah jadi pangkat introducer. Betul? Betul. Pak Abu dapat 7%. Okey, bila Ali dah dapat 2%, Pak Abu dah tak dapat 7%, tuan-tuan. Pak Abu dapat 5%. 7 tolak 2. Jadi berapa? 5% kan? Pak Abu dapat 5%. Oh, okey, okey, okey. Abang Jam tak dapat persen. Betul. Okey, faham Okey, katalah sekarang ni Abang Jam dah beli. Abang Jam pun jadi introducer. Okey. So, kali ketiga. Ali beli GAE kali 10. Berapa Ali dapat? Berapa Pak Abu dapat? Berapa Abang Jam dapat? Tapi Abang Jam pun beli juga. Abang Jam first time beli GAE kali 10. Okey, Abang Jam ini dah first time Abang Jam beli. Ini second time Abang Jam beli. Second time Abang Jam beli GAE kali 10. Berapa yang Ali dapat? Abang Jam dapat 2%. Pak Abu dapat Saya kecilkan. 5. Lambatlah lagging. Berapa? Pak Abu dapat 5%. Ali dapat 2%. Kejap ya. Kita Dua. tulis. Okey. Pak Abu dapat berapa persen tadi? 5. 5%. Abang Jam? Abang Jam 2%. 2%. Ali? Ali pun 2%. Ali pun 2%. Okey, kita tengok ya. Ali salah. Sebab introducer to introducer tidak ada overriding. Okey, Ali dia dapat 0%. Pak Abu
Yes, Pak Abu dapat 7%, 5% sebab Pak Abu adalah dealer. Abang Jan dapatlah 2% sebab tadi dia tak dapat. Dia first time, second time dia dah dapat. Nampak tak kat sini? Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, sebab apa tadi rationalnya, okay, Siti cakap, tuan-tuan dan perempuan, tolonglah jadi dealer. Perasan tak? Bila jadi dealer, kat sini pun dia dapat overriding, kat sini pun dia dapat overriding, kat sini pun dia dapat overriding. Nampak tak? Tiga-tiga tahap dia boleh dapat overriding. Okay? So sebab itulah kena jadi dealer. Kalau jadi introducer to introducer tidak dapat overriding. Unless dealer to dealer dapat satu overriding. Faham tak tuan-tuan? Faham tak tuan-tuan? Faham. Saya nampak banyak sangat masuk checkbox ni Okey, ada tak yang tak faham yang nak bertanya lagi? Okey, banyak masuk checkbox ni. Kejap ya, saya tengok jap. Banyaknya checkbox. Okey. Kejap ya. Okey. Okey semua. Okey, ini semua pesan-pesan tadi Okey. Okey. Pandai dah. Syarat dealer perlu 5 downline yang aktif. Kan, betul. Syarat dealer mestilah 5 orang bawah dia tu aktif. Aktif tu bermaksud mesti ada 30 unit JE kali 10 dan yang lain tu diikutlah. Boleh beli JE kali 5 pun boleh. Tapi GSA tak boleh Okey tuan-tuan. Ada soalan lagi tak nak bertanya? Sebelum saya nak pergi ke sistem. Okey, faham kan? Hello Puan, nak tanya. Boleh Puan. Okey. Kalau dealer yang Aha. first level tu, Aha. dia pun dealer juga. So dia akan dapat berapa? 1% ya? Di atas dealer, bawah dia satu level pun dealer juga. Ya. Okey, dia Sama level lah. same level 1% overriding. Kalau yang second level tu dia dapat juga ke tak? Dia tak dapat dah kalau second level sebab dia satu saja. So kalau dia okey. macam tu. Dia maknanya untuk first level sajalah yang dapat 5% kalau dealer by dealer 1% dealer. Oh, okey. Maknanya yang bawah-bawah lagi tu kita tak dapat lah maksudnya ya? Dapatlah sebab dia dah tarik dah overriding satu tu. Dia cuma allocation Okey, baik. Faham. Baik, faham. Terima kasih Puan. sama. Ada lagi soalan? Tanyalah, tuan-tuan tanya. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir nak tanyakan. Bila ni, kita baru terfikir. Nak bagi kesedaran pada orang ramai seperjuangan KL ini memang mencabar Puan. Memang betul, memang mencabar. Sebab bukan senang kita nak bagi orang faham macam mana yang kita faham. Okay? Sebab tu kita kita cerita kepada orang yang nak saja. Orang yang dapat hidayah aja dia nak. Kalau dia tak nak, next, biarkan dia. Okay? So sebab tu kita jangan stres kalau orang tak nak biar. Tapi lama-lama kalau dia tu dah tengok TikTok bagai, so dia akan faham. Okay? Macam mana nak kekal positif supaya tak down pun. Okay, macam saya cakap tadilah Cik Uteh, kita jangan fokuskan kepada duit. Kita fokus, niat kita ialah untuk membantu orang. Saya macam tu selalu. Okay, bila saya brief, saya cakap saya nak bantu tuan-tuan dan perempuan. Tapi kita kena bagi justification lah. Kenapa kita nak bantu? Kau ni cakap nak bantu tapi sebenarnya kau nak duit kami. Dia cakap macam tu. Tak. Kita kena bagi dia faham kenapa kita nak bantu dia. Yang pertama, tuan-tuan boleh cerita sedikit sharing Tuan-tuan boleh cerita dekat dia tentang, okey, tuan-tuan cakap, sekarang ni, okey, cuba kita tengok berapa inflasi negara kita ataupun negeri kita. Inflasi, negeri punya inflasi, keseluruhan satu Malaysia punya inflation rate berapa. Okey, kalau tuan-tuan duduk dekat Putrajaya, tuan-tuan duduk dekat KL, inflation rate very high, is about 8%, 7%. Kat Penang 5%, 6%. Okey, kalau kita nak mengatasi inflasi tu, inflasi tuan-tuan faham kan? Dulu kita beli nasi lemak 50 sen, sekarang ataupun RM1. Sekarang nasi lemak dah RM2.
Dulu boleh dapat roti canai 60 sen, sekarang roti canai dah RM1. Itu inflasi. Nilai duit kita rendah berbanding dengan nilai barang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan kenaikan perkhidmatan. Perkhidmatan orang naik tinggi, harga gaji diorang semua kan. Sebab tu adanya inflasi. Jadi kalaulah kita nak, betul, roti canai dah RM1.50. Saya bagi contoh tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Sekarang ni kalau kita nak, kita ni tidak susah, kita ni ada duit, kita kenalah cari simpan dekat tempat yang dia punya return dia, dividen dia, outcome dia, ataupun profit dia melebihi inflation rate. Kalau inflasi dia 5%, tuan-tuan, janganlah simpan dekat tempat yang dapat dividen yang bawah 5%. Faham tak? Itu kita nak fahamkan dia lah. Cuba bayangkan, kalau kita punya inflation rate kita 5%, kita nak simpan dekat tempat yang dapat return back 5%, apa kejadiannya? Sebab tu kita tak kaya-kaya. Sebab kita menyimpan dekat tempat yang salah. Sebab kita ada pilihan untuk menyimpan. Kita kena banyak membaca, kita kena tahu ilmu sedikit, okey? Cuba kita simpan, okey? Hari tu ada Datuk Bala pernah share dengan saya. Hari tu saya jumpa dengan Datuk Bala, dia cakap dengan saya, Siti, dia cakap semua orang nak ada harta, nak ada aset. Okey? Nak ada rumah. Sebab apa? Rumah tu adalah aset. Aset tu, kita semua nak rumah sebab kita tahu aset tu adalah satu yang boleh membantu kita di masa depan. Yes, aset rumah naik harga. Aset kereta pun aset, tapi aset yang liabilities, yang ada hutang, yang mana akhirnya aset kereta tu akan susut nilai, dia tidak membantu kita, tapi itu adalah keperluan. Handphone memang keperluan, tapi sekarang ni orang nak beli handphone lagi canggih, iPhone 15, iPhone 13 kan, padahal kalau kita beli handphone yang murah pun boleh, tapi orang nak. Okey, itu aset yang susut nilai. Okey, satu lagi yang orang tak perasan, dia cakap aset emas. Emas ni satu aset yang orang tak terfikir ataupun orang tak perasan, adalah satu aset yang sangat appreciate, yang sangat naik harga. Tak pernah kita cakap emas turun harga. Cuba tuan-tuan tengok dulu kalau pernah beli cincin tunang dekat isteri, berapa harga dia, dan sekarang berapa harga dia. Okay? So sebab tu kita educatekan, kita bagi pendedahan kepada diorang ni, buka minda diorang untuk menyimpan satu aset yang melebihi nilai inflasi, which is aset tersebut. Kalau emas, tuan-tuan dan perempuan, kita punya kenaikan emas in 5 years time back, yang masa lalu 5 tahun yang lepas, disebab 14 to 15% increment setiap tahun. Kalau kita punya inflasi 5%, kalau kita punya increment aset emas 14% ataupun 10%, melebihi ke atau kurang? So sebab itulah. Dan lagi satu, we talk about agama. Agama. Akhir zaman, semua orang tahu kita tidak ada lagi nilai ringgit. Kita semua akan menggunakan emas. So it's a preparation for us. Okay? So itulah untuk kita membuka mata kepada orang ramai. Kita ni sebenarnya adalah orang yang nak membantu, nak bukakan mata orang. Bila ada rejection, itu adalah biasa. Rejection is very good sebab dia membantukan lagi untuk kita lebih lagi yakin, lebih lagi orang kata tabah. Okey. Jadi sebab itulah niat kita jangan pasal duit, niat kita nak membantu. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Okey tuan-tuan, minta maaf suka juga bercakap pasal ni, pasal awareness ni kan, macam tu. So kena sabar. Sabar untuk membantu orang. Okey. So tuan-tuan, ada apa lagi yang nak bertanya tu? Saya nak pergi kepada sistem sikit. Ya betul, mentality, yakin dengan akaun kita sendiri, ketiga-tiga produk, ya betul. Tapi kita sendiri kena ni lah. Saya daftar beberapa downline tapi tak berapa yakin. Macam mana nak yakinkan mereka? Okey, baik Cik Ahmad, minta dia orang masuk ke dalam kita punya grup. Satu lagi saya bagi tahu, sebenarnya semua macam tu. Kalau kita buat networking ni memang macam tu. Networking ni masa nak buat tu suka-suka, tapi networking ni sebenarnya tuan-tuan, dia kena selalu berada dalam kita punya circle sendiri. Barulah dia akan mengimarahkan kita punya grup.
kita kena berada dalam circle kita sendiri. Masukkan diorang dalam grup kita. Kita selalu update. Kita selalu join macam ni, meeting macam ni, kelas macam ni. So kita boleh bersembang. Sebab tu saya kata dengan tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan boleh unmute, boleh bersembang dengan saya. Jangan saya seorang-seorang bersembang. Okay? So kita boleh ceritakan apa masalah tuan-tuan, kat mana tuan-tuan tak faham. Kita sama-sama nak maju. Okay? Sama-sama nak berjaya. So jadikan orang-orang downline kita ni sentiasa berada dalam circle QM kita. Okey, tuan-tuan? Okey, kalau macam tu, saya nak pergi kepada sistem. Tuan-tuan ada lagi soalan tak nak bertanya tentang ni? Ya, terima kasih. Memang saya pun bermula dari bawah. Okey. Kita sama-sama banyak kat dalam ni otai-otai yang tuan-tuan boleh minta pendapat. Tuan-tuan punya leaders kat atas boleh sembang dengan dia orang. Okey. Bagaimana income sangat bagus dalam QM ni. Okay? Kalau mana yang down, mana yang rasa macam tak ada semangat, boleh contact, boleh jumpa dengan kita punya leaders. Okay? Boleh bercakap dengan leaders kita, boleh cerita apa masalah. InsyaAllah kita membantu. Kita pun sama-sama membantu. Okey, baik tuan-tuan. Kalau tak ada masalah, kalau tak ada lagi soalan, saya nak pergi kepada sistem sekejap ya tuan-tuan. Boleh tak? Boleh ya? Saya pergi kepada sistem sekejap. Saya nak end. Saya punya conteng ni. Saya nak pergi kepada sistem. Okey tuan-tuan, kejap ya. Okey. Tuan-tuan jangan ada sorang-sorang Tuan-tuan kena selalu berhubung barulah kita sama-sama share masalah kita. Kalau kita sorang-sorang, semua orang akan down macam tu. Memang biasa. Okey. Okey, mana dia sistem? Saya silap dah. Kejap ya. Okey, saya nak tunjuk kepada sistem. Okey tuan-tuan. Okey, ini sistem. Semua nampak ya sistem? Okey. Tadi tuan-tuan perasan tak saya cakap tadi ada float account. Ini float account. Okey, ini adalah float account. Float account ni adalah di tempat di mana komisi kita akan masuk kat dalam ni, kan terminate, kita berhenti, maka kita punya duit ada pilihan sama ada masuk kat dalam float account ataupun masuk kat dalam kita punya bank account. Okey, faham tak setakat tu untuk float account? Okey, faham Okey. Ya. Okey tuan-tuan. Float account ni okey, faham Sekejap. Kalau tak faham, boleh je unmute dan tanya saya. Okey. Float account ni tuan-tuan, okey, nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan pergi sebelah kiri, pasti tuan-tuan pergi dekat lagi lambat. Alamak. Sekejap ya, sekali lagi buka. Okey. Tuan-tuan sama ada nak tick ataupun tidak tick. Pergi dekat edit profile. Okey. Dekat bawah, nampak tak kat sini? Convert payout to goal. Nampak Suara saya tak clear ke tuan-tuan? Okey, tak clear ke? Sebab saya takut internet saya lagging. Dengar tak? Sangkut-sangkut puan. Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Sekejap ya. Okey tak? Clear tak lagi? Sekarang ni Okey, dah clear? clear. Ya, sekarang ni dah clear. Baik, sekarang
Nampak tak dekat sini, kalau kita pergi dekat edit profile, kemudian ada kat sini payout setting, convert payout to goal. Nampak tak kat sini? Nampak Tuan-tuan faham tak apa maksudnya dekat sini? Payout, convert payout to goal. Nampak tak? Faham tak maksud dia? Dah faham atau belum faham? Okey, tak apalah. Saya terang sekali lagi. Bila tuan-tuan tick convert payout to goal, okey, saya back dekat sini, dekat kita punya homepage, okey. Tuan-tuan tengok dekat sini. Float account tadi saya cakap. Kalau tuan-tuan dapat commission. Commission tu maksudnya tuan-tuan ada rekrut orang baru dan orang baru tu ada beli GAE kali 10 atau GAE kali 5 atau GSA, dia akan masukkan commission mengikut ranking tuan-tuan kat dalam float account. Okay, faham Faham tak setakat tu? Commission masuk kat dalam float account. Tetapi kalau kita dah tick tadi tu, dekat tempat tadi tu kita tick, dia tidak akan remain dekat sini. Dia tidak akan ada dekat sini. Sebab dia akan direct pergi ke gold storage account. Daripada float account, terus dia pergi kepada gold storage account. Faham tak? Faham Kalau kita tick. Kalau kita tak tick, dia akan remain dekat sini. Dia akan duduk dekat sini. Dia tak pergi dekat GSA. Okey. Apa dia kelebihan dia pergi dekat GSA ataupun dia duduk dekat float account? Okey. Okey, yang pertama, kita tengok apa kita punya intention kita. Kalau tuan-tuan nak simpan duit dalam bentuk USD dekat sini dengan tujuan untuk membeli, okey, dengan cepat jika ada harga emas jatuh, so boleh remain dekat float. Kali 5 jika kali 10 lah sebab harga dah jatuh. Okey, boleh beli daripada sini. Boleh tak beli daripada FPX? Boleh juga daripada FX dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Sebab untuk float account, untuk commission, dia akan remain kat sini. Tapi kalaulah kata tuan-tuan daripada float account ni, tuan-tuan tick, dia akan terus masuk kat gold storage. Okey. Saya nak beli GCA. Bila tuan-tuan nak beli GCA, kalau the float account dah auto masuk kat gold storage account ni dalam GSA ni, tuan-tuan boleh beli GCA tanpa kena bayar spread 7%. Faham tak? Kalau auto pergi GSA, spread 7%, tuan-tuan sudah untung. Kalau dia remain dekat sini, tiba-tiba tuan-tuan nak beli GSA, tuan-tuan kena charge 7%. Kalau auto masuk GSA, tuan-tuan sudah ada diskaun 7%. Sebab bila kita nak buat GCA, kita kena beli GSA dulu. Sebab kalau kita beli GSA daripada FPX, kita kena 7%. Begitu juga kalau kita beli nak buat GCA, kita beli GSA daripada float account kita, kena juga charge 7%. Tapi kalau dia auto masuk ke GSA, so that 7% discount. Faham atau tak faham? Okey tak? Saya terang. Faham? Okey, faham. Apa nak tanya? Tapi ini untuk orang yang level dealer saja kan? Yang ada float account ni. Introducer pun dah ada. Introducer pertama. Customer tu dia baru register, dia tak beli apa-apa lagi. Okey. Kalau dia tu adalah introducer, dia dah ada float account. Okey. Okey tak? Puan? Baik, faham. Faham Baik, faham. So, jadi float account ni dia introducer pun dia dah ada, kecuali dia dah ada float. Yang ni saya cerita tentang kita pernah beli GAE, okey, ataupun kita pernah beli GCA, kemudian kita nak terminate. Bila kita nak terminate, dia bagi kita dua pilihan. Sama ada kita nak terminate
ke bank account atau kita nak terminate ke float account. Okey? Okey. Kenapa kita nak terminate ke bank account? Sebab kita nak duit cash. Betul? Okey. Kenapa kita nak terminate ke float account? Masing-masing. Okey. Apa pro and con? Kalau kita terminate ke float account, of course kita tak dapatnya ialah yang bagusnya ialah kalau kita terminate masuk ke bank account, normally kalau waktu yang peak, waktu yang ramai orang terminate, dia boleh pergi sampai seminggu duit kita tak masuk lagi dalam bank. Betul atau tidak? So kalau Ya, orang yang dah ada pengalaman account. Celah-celah tu nombor account pula salah. Kan dulu. Jadi kalaulah kita terminate masuk ke, bila masuk ke dalam float account immediately, by that time harga naik mencanak, tiba-tiba esok pagi zoom rugi kalau duit immediately. Tak dengar Puan. Oh, rupanya saya punya mikrofon mute. Patutlah. Apa ni? Tak dengar. Okey, baik. Ulang balik pro and cons. Okey. Okey, macam ni. Ya Allah, saya minta maaf. Dalam float account, okey, kalau kita terminate, kan tadi saya cakap float account ni ada dua fungsi. Satu commission masuk, satu terminate. Terminate boleh masuk float account ataupun masuk ke bank. Okey. Kalau kita terminate, kalau kita nak masuk ke bank, pada masa kita terminate tu adalah harga yang tinggi, ramai orang terminate. Dia akan ambil masa untuk masuk ke bank. Duit kita tu ambil masa untuk masuk ke bank. It might be seminggu, it might be 5 hari. Okay? Tapi kalau dia masuk kat dalam float account, immediately dia masuk kat dalam float account. Contoh, kita terminate, kita dapat untung 20,000. Dapat untung, kita punya cash out tu 20,000. Masuk dalam float account 20,000. Tetapi kalau masuk kat dalam bank, akan ambil masa mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Katalah malam ni dia naik, esok pagi dia jatuh merudum. Bila dia jatuh merudum, orang yang duit masuk ke bank tu, dia akan menangis dekat tepi bucu katil. Sebab apa? Sebab dia tak boleh beli lagi dah. Sebab dia tak ada duit. Duit dia dah masuk ke dalam bank, duit dia dah terminate ke dalam bank, tak masuk lagi duit dalam bank. Okey, pernah berlaku. Dan orang yang ada kat dalam float account ni, dia akan happy. Sebab immediately dia boleh beli balik pada harga yang jatuh tersebut. Itu pro and con lah. Okey. Dengar tak? Faham tak? Ke suara ke saya cakap seorang ni. Faham Puan, faham.
Faham macam tu. So itu cerita dia float account. Okay, float account ni apabila dia jadi introducer dah ada dah float account untuk dia. Faham Faham. Faham. Okey, baik. Saya risau kalau saya terang kat orang, orang tak faham. Itu satu. Okey. Tadi saya ada janjikan saya nak cakap, saya nak cerita kat mana yang orang yang baru jadi introducer, dia kena make sure yang dia ni memang dah jadi introducer. Sebab kalau dia beli 1 JE kali 10 ataupun 3 JE kali 5, so dia kata, kenapa second buy saya tak dapat commission? Sebab macam ni, ini untuk dia punya leader yang pangkat dealer. Bila dealer, dia ada consultant access. Dia akan klik dekat sini. Dia klik kat sini, tuan-tuan. Dia akan tunjuk dekat sini, ada orang lagi tak yang tak promote macam ni. Kalau dia dah beli, lepas tu, contoh ni akaun saya contohlah Rosnita Haida ni, saya tak tekan lagi promote. Bila saya tak tekan lagi promote, bila Rosnita Haida ni dia beli, dia tak akan dapat dia punya commission 2% untuk next purchase. Faham tak? Kalaulah kata macam orang lain ni, dia dah, contoh kejap, lambat internet ni. Macam orang lain ni, bila dia dah beli, saya dah promote. Contoh, dia beli, contoh macam ni. Roha Surya, dia dah beli 1 unit. Kalau dia beli, dia dapatlah komisen dia 2%. Macam tu. Faham tak tuan-tuan? So, sebab tu, untuk tuan-tuan yang baru berdaftar sebagai konsultan, sebagai customer, tuan-tuan bila beli esok, kena bagi tahu yang leader yang dealer. Jangan leader yang sama pangkat dengan tuan-tuan. Dia tak ada benda ni. Consultant access ni dia tak ada. Bagi tahu dengan leader yang dealer. Suruh dia klik promote tuan sebagai introducer. Selagi tak tik, selagi tu lah tuan-tuan tak dapat commission. Faham? Baik. Macam dalam float account. Tetapi kalau dia dah tik dekat tadi tu kan, tik yang dekat, dia dah tik dekat sini, convert to payout goal tu, dia tidak akan ada dah dekat float account. Dia akan automatik masuk kat dalam gold storage account. So tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan dapat ke tidak, tuan-tuan tiklah dekat view statement ni. Tik dekat view statement, tuan-tuan nampaklah siapa yang beli. Tak ada. Siapa yang beli, siapa yang tak beli. Nampaklah nanti. Faham tak? Macam tu. Tuan-tuan faham sistem? Okay. Beli from float account ada spread. Yes, ada spread. Kalau dia float account ataupun dia punya dia punya termination dekat float account, dia nak beli apa? Kalau dia nak beli tapi kalau dia klik tadi, dia auto pergi kepada GCA, kat situ dia dah tidak ada spread 7%. So beli GCA daripada sini sajalah. Okay, kalau duit dia dah masuk tuan-tuan, kalau dia auto masuk, dia punya commission dekat sini, dia auto masuk kat sini, dia tak ada spread So, okay, dia buat QM sell, okay, lepas tu dia buat dia buat GCA, dia buat request GC lah. Request GC daripada dia punya account, dia punya mana? Dia punya account GSA dia. Okay, tak kena spread. Okay, tapi kalaulah dia punya float account tadi ni, dia remain dekat situ untuk beli JE, dia tidak ada discount. Still kena spread 3%. Kalau GE kali 10, kalau GE kali 5, still kena spread 4%. Itu GAE tidak ada diskaun. Cuma GSA sahaja ada diskaun 7%. Okay? Puan. Faham tak tuan-tuan? Kalau tak faham, ya. Faham. Saya nak tanya Puan. Ya, cik. Sila. Okey,
daripada account float, Okey. kita boleh direct beli GCA ke? Boleh. GCA tu dia kena melalui GSA. Walaupun dah di dalam. Daripada account float, okey, tengok kat float sini kan, tengok GCA kat sini GCA nampak tak? GCA, dia request GC, dia mesti request daripada dia punya account GSA. Nampak tak ni? Dia tidak boleh request daripada float account. Dia tidak ada pilihan request daripada float account. Sebab GCA tak kena spread 7%. Yang kena spread 7% ialah GSA. Daripada GSA tu dah kena spread 7%. Apabila beli GCA, dia tak ada kena spread dah. Tak faham tak? Maknanya So maknanya daripada account float Ha? untuk beli GCA tak boleh lah. Tak boleh. Dia kena beli GSA dulu. Oh, maknanya beli GSA dulu baru convert ke GCA. Lepas ya betul. Beli GSA dulu. Lepas tu tick dekat situ convert to gold convert. Barulah dia jadi GCA. Okay. Lepas tu daripada account float juga. Okay, daripada account float juga kita kata, alah hari tu saya plan nak beli tapi tak jadilah, saya nak pakai duit. Boleh tak saya nak keluarkan duit? Boleh. Pergi dekat account float. Okay, pergi dekat float account ni. Nampak tak float account? Okay, boleh withdraw. Boleh withdraw. Daripada float account boleh withdraw. Pergi ke kita punya berapa ringgit yang kita nak withdraw, select kita punya bank. Nampak? Daripada account float, kita boleh withdraw masuk ke bank. Faham tak? Faham, Okey. faham. Okey, ya. Ada siapa lagi nak tanya? Boleh tanya. Ini holding inventory untuk kita punya yang kita buat GCA tadi tu. Kita view dekat sini. Kita boleh nampak semua transaction kita buat GCA. Okey, faham? Okey, apa lagi tuan nak tanya? Tadi saya dah nampak satu soalan. Kejap ya. Spread termasuk introducer sekali. Ya. Spread termasuk introducer sekali atau dealer sahaja? Spread tu adalah semua orang beli ada spread. Sebab spread tu adalah beza harga QM jual dengan kita. Contoh QM dapat, contoh macam toke dengan pembeli lah. QM ni toke lah. Dia dapat pen harga RM1. Dia jual dengan kita RM1 30 sen. Katalah dia ada dapat pen, kita nak beli satu, katalah kita nak beli emas daripada dia RM10. Tapi kita akan dapat emas harga dia RM9 30 sen sebab untuk GSA dia ambil spread 7%. Kalau GAE kali 10, kalau kita beli RM10, dia akan bagi emas kat kita yang harga RM9.70 sebab dia ambil spread 3%. So spread tu semua orang beli mesti kena spread sebab spread tu adalah beza harga jual dan harga beli. Okay? Faham Pak Uteh? Pak Uteh pula. Cik Uteh. Sorry. Faham tak? Spread tu siapa-siapa nak beli semua kena. Dealer pun kena, merchant pun kena spread. Okay, yang saya cakap tak kena spread tadi tu, jika kita tick tadi tu dekat kita punya edit profile, daripada kita punya commission float account, dia direct pergi dekat gold storage account. Kalau kita punya float account tu RM1, dia sama juga masuk RM1 dekat sini. Dia tidak ada tolak 7%. Okay, itu saya cakap untung. Kita klik auto datang sini, untung. Kita tidak kena spread 7%. Siapa-siapa pun tak kena. Dealer pun tak kena. Merchant pun tak kena. Introducer pun tak kena. Semua dia bagi diskaun. Kalau kita auto, pergi klik float account, commission ke gold account. Okay. Tapi kalau, jangan heran kenapa saya klik tapi masih ada lagi duit saya RM20,000 kat sini. Tuan-tuan, yang auto tu adalah commission saja. Termination tak auto Termination still ada dekat sini. Okay, faham Yang auto hanya commission. Termination still dekat float account. Okay. Okay, tuan-tuan. Ada soalan lagi tak? Boleh tak guna float account untuk beli unit JE untuk downline? Oh, okay. Boleh. Macam ni. Float account ni, sebelum tu saya cerita dulu
float account ni adalah dekat account kita. Kalau kita nak beli GAE, contoh kita beli, kita kata GAE, kita nak purchase GAE kali 10, okey, dia akan tanya kat kita, okey, kita nak beli 1 unit, okey. Dia akan tanya dekat kita method payment. Method payment kita boleh pergi FPX, kita boleh gunakan GSA, kita boleh gunakan float account. Okay. Kalau float account ni kita punya, so kita nak beli untuk kita sahaja. Kita tak boleh beli untuk customer. Okay. Tetapi kalau kita nak beli untuk customer, kita ada cara dia. Macam ni cara dia. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Okay, home. Okay. Customer tuan-tuan tu, tuan-tuan kena tahu dia punya account, storage account, gold storage account punya number. Ini number account. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Yang saya highlight ni adalah dia punya number account. Okay, number account. Number account ni tuan-tuan kopilah daripada ataupun mintalah daripada customer tuan-tuan. Contoh kata tuan-tuan nak transfer tuan-tuan punya float account kepada dia. Tapi sebelum tu daripada float account kena transfer pergi gold storage account dulu. 20,000 dekat float account, pergi dekat gold storage account dulu. Masuk kat dalam ni. Okay. Masuk kat dalam ni, tuan-tuan boleh transfer duit kat dalam ni kepada kepada tuan-tuan punya customer punya number account dekat sini. Sorry. Number account tadi 2110 apa boleh kan? Description transfer to customer, submit. Boleh. Okey, tuan-tuan punya GSA boleh transfer ke customer punya GSA. Okey. Itu boleh. Tapi kalau daripada float account nak beli dekat customer kita tu tak boleh. Kena buat step dia float account pergi kepada GSA, daripada GSA kena transfer ke customer punya account. Okey, faham tak? Adakah saya menjawab? Ya, user iPhone boleh faham apa yang saya cakap tadi tu? Okey, baik. Harga emas dah turun tadi dia naik 1990, sekarang dah turun. Okey, baik. Lagi tuan-tuan, ada lagi soalan nak bertanya? Transfer ke joint account? Tak faham. Ada ke joint account? Puan Zuriani, ada ke joint account? Kita tak ada joint account. Kita buka atas nama seorang. Atau maksud puan account company? Puan Zuraini, boleh tak unmute bercakap yang anak-anak? Joint account untuk anak-anak. Okey, joint account untuk anak-anak tu saya tak berapa arif sebab saya tak tahu. Saya hold dulu soalan ni. Saya akan jawab insya-Allah minggu depan. Saya tak berapa arif yang ni, saya tak nak jawab. Saya takut saya tersilap. Tapi kalau ada orang kat dalam ni, otak-otak, Abang Jem ke, Datuk ke, siapa kat dalam ni yang ada, boleh tak tolong jawabkan yang ni? Sebab yang ni, saya tak ada pengalaman. Saya tak nak jawab. Saya takut saya silap bagi information. Yang mana saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Kalau tak ada orang, nanti saya hold dulu. Saya tanya dengan saya punya senior merchant, saya punya kawan-kawan dan saya akan jawab minggu depan. Okey. Kalau ada sesiapa nak membantu, boleh dipersilakan. Saya tak berani jawab yang ni. Okey. Minta maaf Puan Zuriani, nanti saya come back. Okey, soalan lain. Abang Jem, dia tanya soalan ni. Puan Zuraini tanya. Puan Zuraini kata, boleh tak transfer kita punya GCA tu ke joint account. Joint account tu ialah joint account anak-anak bawah 18 tahun. Abang Jem, tolong jawab Abang Jem. Mana Abang Jem? Tanya-tanya senyap. Sebab saya tak biasa tu, saya takut nak jawab, takut tersilap. Assalamualaikum. Transfer GCA. Ya, Waalaikumsalam. Okey, sebenarnya kalau on behalf of account tu, macam account anak-anak tu, sebab mereka ni belum lagi 18 tahun ke atas, jadi mereka ni tak boleh enter into contract.
Jadi parents dia akan jadi dia punya trustee. Okey. Jadi sebenarnya akaun tu taraf dia sama je dengan taraf akaun mak dia. Okey. Jadi sebenarnya itu sebenarnya bukan akaun anak. Itu sebenarnya akaun emak, tapi akaun emak yang kedua. Kalau kalau ada 4 anak kan macam akaun mak yang kedua, ketiga, keempat, kelima macam tu. Okey. Faham. Jadi okey, apa soalannya tadi? Soalan dia cakap kalau daripada akaun mak dia nak transfer ke akaun anak dia, boleh lah kan? Maksudnya dia transfer akaun mak pada Ya akaun anak boleh. dia lah. Macam itulah dia. Sebab akaun on behalf ni dia sebenarnya dia tak bukan anak tu tau. Dia akaun emak juga. Dia cuma nomini sajalah. Mak tu Ya. Dia macam dia trustee lah. trustee. Okey, faham. So, okey. Yang bertanya tadi tu faham tak? Puan, siapa ya puan yang tolong bagi penjelasan ni? Ya. Puan yang bagi penjelasan ni siapa nama ya? Oh, saya Nur Zamlah. Okey, puan. Terima kasih puan membantu. Okey, sama. Okey, puan yang bertanya tadi tu okey tak? Faham tak? Puan Zuriani, apa yang Siti faham ialah tak boleh, boleh transfer kepada anak. So maksudnya akaun nama mak dia nombor 1, nama mak dia nombor 2 sebab dia ada 2 orang anak contoh. Okey. Okey, macam mana nak buka akaun untuk anak-anak tu pula? Dia sama tadi, akaun boleh buka nama anak, boleh register tapi mak dia sebagai macam dia punya trustee, pemegang amanah dulu. Okey, sampailah anak tu dah umur 18 tahun barulah dia boleh tukar kepada anak dia sendiri. Sebab anak tu boleh ada akaun dia sendiri, akaun bank. Okey. Okey, kalau nak buka akaun, nanti kita cerita buka akaun. Okey, hari ni saya cerita tentang affiliate dan juga sedikit sistem. Okey, nanti kita cerita Cik Puan Han nanti boleh WhatsApp dengan saya. Nanti saya cerita kemudian Okey, baik. Ada lagi tak soalan? Umur di bawah 18 tahun ke bawah hanya boleh beli JSA. Okey, baik. Thank you, Abang Diam. Dari floating terus ke JSA dan boleh transfer ke JSA anak. Betul Cik Utih. Dari floating terus ke JSA dan daripada JSA transfer ke akaun anak. Tapi bukan akaun anak-anak, akaun mak dia nombor 2 lah. Sebab mak dia sebagai trustee kan, pemegang amanah kepada anak ni yang belum cukup umur. Okey, ada lagi tak soalan? Tak boleh naik pangkat umur di bawah 18 tahun. Okey, betul lah sebab dia baru 18 tahun dia tak boleh lagi naik pangkat. Okey, baik. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya boleh stop lah. Ada lagi tak yang saya tertinggal tadi? Float account dah, tick promote dah, tick float account dah. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Okey tuan-tuan, ini register link. Kebetulan saya ceritalah sikit register link. Tuan-tuan nak register dekat kawan-kawan, so klik je kat sini. Okey. Tekan okey, terus pergi ke WhatsApp, paste dekat situ. So kawan-kawan tuan-tuan akan dapat refer daripada tuan-tuan, dia akan register di bawah tuan-tuan. So tuan-tuan dan perempuan dah bina satu networking. Okey, sama-sama Cik Adi. Saya cuma membantu apa yang saya tahu saja sebab saya pun biasa je, saya pun baru setahun. Okey, baik. Ramai otak-otak kat dalam ni. Okey, saya share apa yang saya tahu, apa yang saya tak tahu. Saya minta kawan-kawan yang lain bantu. So, saya minta maaf jika saya ada kekurangan dalam memberi kongsi tentang ilmu ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada lagi ke soalan? Okey. Ya, Cik. Saya nak bertanya berkenaan KYC dengan nombor akaun. Okey, baik. Normally kalau kita selepas kita joining, okey. akan ambil masa berapa lama tu Puan? Untuk approve account ke? Maksud tuan berapa lama tu untuk approve account ke?
Ya, betul-betul. Berapa lama mengambil Approve, masa approve KYC untuk KYC dengan bank account? Okay, baik. Dia macam ni, bila kita register, okay, kalau di hari bekerja, kadang-kadang lepas kita register tu dia dah approve. Kalau pada masa tu pihak HQ dia nampak kita punya submission tu. Kalau kita tak approve, kalau tak approve lagi, so esok tu mungkin dia approve. Sebab dia orang ni akan tengok sistem, siapa yang dia orang ni, dan kalau KYC dia tu, dia punya IC dan dia punya bank statement tu memang betul-betul ikut kita punya ISO, okay, kita punya term and condition, okay, IC dia clear, tidak ada cross, okay, bank statement dia betul, particulars dia betul, semua dia akan sekejap je. Kalau dia orang lalu kat sistem dia orang, dia akan approve. Tapi katalah tak approve lagi, tuan-tuan cuba tengok kat dalam sistem tuan-tuan balik, kejap ya, saya buka balik kat sini, tuan-tuan tengok dekat sini. Pergi dekat user setting, pergi dekat upload KYC. Okey, tuan-tuan kena tengok dekat sini apa dia punya status. Okey, ini sebab company jadi dia banyak Dia akan tulis sebab apa tak approve. Okey, mungkin dia cakap kat situ IC tak clear, IC tak nampak, IC tak sharp ataupun bank statement tak upload. Jadi tengok kat situ. Kalau tak ada apa-apa, masih lagi dia tulis pending, okey. So tuan-tuan boleh direct call dengan HQ dekat KL ataupun dekat Penang, bagi tahu dengan dia orang, cik, saya dah upload saya punya IC dan bank statement, boleh tak pihak cik approve kan? Nanti dia orang check lah, dia cakap okey, saya dah approve. Macam tu saja tuan. Senang sangat. Kalau tuan-tuan nak, kejap ya, saya bagi nombor HQ. Sekarang saya bagi. Kejap ya. Okey. Sekejap, saya tengok dalam handphone saya. Sekejap ya, nombor telefon HQ. Assalamualaikum, T. Waalaikumsalam, ya. Ya, Abang Jem. Jam ni. Okey, untuk maklumat terkini, Okey. dulu ada dua pilihan. Maksudnya upload bank statement. Okey. Dua pilihannya, pertama kita upload bank statement. Okey. Sekiranya tak ada bank statement, kita boleh guna plan B, iaitu receipt transfer account. Betul. Betul. Tapi yang terkini, QM dah ketatkan, Okey. memang dia nak bank statement sekarang. Statement sekarang. Baik, boleh. Dan untuk maklumat juga, Ha-ha. CMB Bank, Hmm. kalau kita nak download dia punya bank statement, dia tak lengkap. Okey. Jadi kalau kita upload pun bank statement CMB, memang dia takkan approve. Sebab bank statement CMB tak lengkap. So caranya, siapa yang guna bank CMB, dia tak ada pilihan, dia perlu ke kaunter CMB Bank untuk dapatkan bank statement secara manual. Okey. Okay, dengar ya tuan-tuan, itu adalah info daripada Abang Jem, yang mana CIMB kena pergi dapatkan statement di kaunter untuk uploadkanlah bank statement. Bank statement tu syarat dia mestilah nampak nama, tak payah bagi kita punya transaction tu. Kita perlu nampakkan nama kita dan kita punya alamat kat depan bawah tu kan, nama kita, lepas tu kat sebelah kanan tu ataupun dekat situ mesti ada nama kita, nombor akaun kita dan nampak bank mana, lambang dia, bank mana, tulis. Ya, betul. CMB Bank alamat tak nampak. Itu yang penting sekali. Untuk bank statement mesti ada nama, mesti kena ada nombor akaun dan nampak logo bank tersebut. Okey, itu saya dah bagi kena upload apa, kemudian saya dah bagi nombor telefon HQ Penang. So kalau apa-apa masalah boleh tuan-tuan direct call dekat situ bagi tahu. Tapi sebelum call, check dulu dengan tuan-tuan punya sistem. Lagi satu, kan Abang Jem, jangan diorang ni kebanyakan ada yang tak tahu. Bukan dalam ni lah, maksud saya ada saya punya downline lah tak tahu, dia orang upload gunakan app. App tu tak boleh nak capture. So dia kena pakai kita punya website macam ni juga. Okey, kena download dekat website macam ni. Okey? Ya, betul. Okey, Paling mudah tuan-tuan. website tu lah.
Apa yang sangat. Okey, ada lagi tak soalan? Dah pukul 11. Jadi dekat pukul 11, saya tak nak ambil masa lama-lama lagi. Tuan-tuan, ada soalan lagi tuan-tuan? Puan, Ya, saya. untuk akaun bank, boleh ke kita masuk akaun company? Okey, boleh masuk akaun company kalau registration tu atas nama company. Kalau atas nama company, boleh masuk nama company. Contoh, Tuan nama Ali bin Ahmad. Tuan punya nama company adalah Gemilang Sendia Berhad. Contoh. Jadi Tuan nak masukkan, Tuan register atas nama Ali bin Ahmad. Tapi Tuan upload bank current account Gemilang Enterprise. Tak boleh Tuan. Dia kena tally. Nama Tuan dengan bank account tu mesti nama Ali bin Ahmad juga. Unless Tuan register QM ni atas nama Gemilang Enterprise, Gemilang Sendian Berhad. So, bank account pun mestilah current account Gemilang Sendian Berhad. Macam tu. Faham tak Tuan? Tuan? Okey, faham. Okey, baik. Tak boleh maksudnya tak boleh. Kena tally. Lagi satu, bank T kena eja betul-betul exactly macam dalam IC. Kalau dalam IC B saja, so kita kena letak B. Kalau dalam IC BIN, kena letak BIN juga. So jangan silap. Itu pun tak boleh. Sebab bila dia tak tally, nanti bila kita nak buat disbursement duit takkan masuk sebab account bank nama tak sama. So delay dekat situ lagi sampai 2-3 minggu. Okay. Semua tu kena betul sebab dia melibatkan transaction duit. Okey Tuan, ada lagi tak nak tanya? Okey, kalau enterprise boleh tak? Boleh. Enterprise pun boleh, tak ada masalah. Enterprise maksud saya tu kita boleh register. Okey. Sekarang ni kita nak register enterprise, kita boleh pilih register atau pilih atas nama kita. Kita tidak boleh. Katalah sekarang hari ni kita register nama kita Jaslyn. Okey. Esok kita nak register awak Jaslyn Enterprise. Tak boleh. Sekarang tak boleh. Kena satu saja pilih. Kalau Puan Jess register under Jaslyn Enterprise, so bank account mestilah current account to current account Jaslyn Enterprise. Contoh. Tak boleh Jaslyn Enterprise tapi bank account tu Jaslyn. Macam tu tak boleh. Tak boleh. So kena tally. Kalau enterprise mestilah current account enterprise. Kalau personal mesti saving personal. Nama dia mesti kena jive dengan IC dan juga registration. Okay. Faham Soalan Puan, lagi? faham. Faham Okay, baik. Ada soalan lagi nak tanya? Adakah saya membantu tuan-tuan pada malam ni dari segi sistem dan juga affiliate? Alhamdulillah, so far saya boleh faham. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf kalau ada yang saya sampaikan tu tuan-tuan tak faham, nanti boleh tanya lagi. Okay. So saya rasa cukup dulu sampai malam ni. Kita dah ke udara lebih kurang dekat 2 jam daripada pukul 9.10 tadi sampai sekarang pukul 11 2 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf jika saya banyak bercakap kalau ada yang mengguris hati ataupun tersilap cakap. So kita jumpa lagi di lain kali. Mana-mana yang saya tak jawab boleh PM saya bagi nombor telefon saya untuk PM saya untuk saya hutang dulu mana yang saya boleh jawab tu saya akan dapatkan jawapan dan saya 766-996. Nama saya Siti Rohani. Tuan-tuan dan perempuan, saya minta maaf dan ini saja sharing saya sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya doakan semuanya tuan-tuan dan perempuan cepat-cepat naik jadi dealer. Jika ada sebarang masalah, tolonglah kontak dengan upline tuan-tuan dealer-dealer tuan-tuan, leaders-leaders tuan-tuan. Okey, kita jangan pendam seorang-seorang, okey? Supaya kita boleh cover up balik kita punya down tu. InsyaAllah kita sama-sama bersemangat. Okay. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan. Assalamualaikum dan selamat malam.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Puan. Pesan Puan. Sama-sama. Ya, saya. Apa nombor telefon tadi tu Puan? Nombor telefon Puan 019 tadi. 019 47 66 996. Dapat? Okey Puan, dapat. Terima kasih. Sama-sama. Bye.